Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda kini sedang menonton mydigital.kkmm edisi pendidikan bersama dengan saya Anim Izzati. Jadi sebelum tu, apa khabar anda semua yang berada di rumah ataupun di mana sahaja anda berada? Pastinya kita nak anda kekal sihat, kekal jaga SOP dan pastinya kita harapkan segalanya berjalan dengan lancar untuk anda semua. Baiklah, kita nak kongsikan bersama dengan anda semua. Sebelum tu, seperti mana yang kita semua sedia maklum ya, sektor pengangkutan merupakan pemacu kepada pertumbuhan negara dan pastinya penyediaan sistem pengangkutan yang berkualiti adalah penting untuk mencapai aspirasi negara maju. Adalah menjadi hasrat utama kerajaan bagi menyediakan sistem pengangkutan yang selamat, boleh dipercayai, mampu guna dan mampan. Ini kerana negara yang maju bukan sekadar mempunyai ekonomi yang kukuh, malah memiliki perkhidmatan dan rangkaian pengangkutan yang saling berhubung, namun tidak membebankan rakyat. Nantikan topik kita pada hari ini, pengangkutan mampan, nadi pembangunan negara. Teruskan bersama dengan kami. Baiklah penonton-penonton semua, untuk pengetahuan anda, mydigital.kkmm merupakan sebuah inisiatif di bawah Kementerian Komunikasi Multimedia Malaysia, KKMM. Selain daripada pendidikan, sebenarnya kita akan membicarakan tentang pelbagai inisiatif dalam bidang teknologi, pelancongan, keusahawanan, hiburan, industri kreatif, sukan, gaya dan kesihatan. Jadi seperti biasa, untuk mengetahui perkembangan terkini, anda boleh sahaja layari mydigital.kkmm.my ataupun boleh follow kami di Instagram mahupun Facebook kami untuk dapat perkembangan terkini. Baiklah, berbalik kepada topik utama kita yang kita nak kongsikan bagi manfaat kita bersama. Sektor pengangkutan merupakan pemangkin utama bagi pembangunan sosioekonomi negara ini. Kecekapan sistem pengangkutan negara berkait secara langsung dengan pertumbuhan ekonomi dan aktiviti perdagangan terutama sekali. Malaysia telah membina dan menambah baik rangkaian pengangkutan secara berterusan dan membina rangkaian jalan raya dan rel bagi menyokong mobiliti penumpang dan barangan. Pelabuhan dan lapangan terbang bertaraf antarabangsa seperti KLIA dan Pelabuhan Klang telah dibina untuk menyokong aktiviti perniagaan dan perdagangan. Memandangkan pertumbuhan pesat sektor pengangkutan dalam tempoh 10 ke 20 tahun kebelakangan ini serta kedudukan Malaysia sendiri sebagai salah satu hub pengangkutan di rantau Asia Tenggara, penyediaan satu dasar pengangkutan negara ataupun DPN adalah menjadi satu keperluan utama. Jadi segmen kita ini akan kita bincangkan tentang dasar pengangkutan negara 2019 hingga 2030 ataupun DPN. Jadi cukup istimewa sekali kita bersama-sama dengan individu yang cukup-cukup hebat. Hari ini di studio bersama dengan seperti mana yang anda dapat saksikan di sebelah saya, yang berbahagia Datuk Isham bin Ishak, Ketua Setiausaha Kementerian Pengangkutan. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam Anim. Datuk sihat ya? Alhamdulillah. Terima kasih Datuk meluangkan masa bersama dengan kami dan selamat datang juga kita ucapkan kepada mydigital.kkmm. Dan Datuk, kita bercerita tentang dasar pengangkutan negara. Pastinya perancangan yang cukup terperinci kerana kita mengambil jangka masa yang panjang 2019 hinggalah 2030. Itu perangkaan ataupun jangkaannya. Cukup detail, cukup terperinci pastinya. Jadi apakah itu DPN 2019 hingga 2030 yang boleh dikongsikan bersama? Terima kasih Anim. DPN ataupun Dasar Pengangkutan Negara ini telah dirangka dan dirasmikan pada tahun 2019 dan tempoh masa dasar inilah sehingga tahun 2030. Kenapa pentingnya dasar diadakan? Kerana sumbangan sektor pengangkutan kepada GDP ataupun KDNK negara. Pada sebelum pandemik ini, GDP ataupun KDNK yang disumbangkan oleh sektor pengangkutan adalah 3.2% ataupun 45 bilion daripada KDNK sebanyak 1.4 trilion ya. So sumbangan yang sangat besar. Oleh demikian adalah sangat penting untuk kerajaan merangka satu dasar agar pembangunan sektor ataupun pengangkutan ini implementasinya dapat dilaksanakan dengan baik dan kebaikannya ataupun spillover effect adalah kepada rakyat. Kenapa sektor pengangkutan ini sangat penting dan memerlukan dasar yang telus, yang jelas, terang supaya rakyat dapat memanfaat sepenuhnya dasar ini supaya sistem pengangkutan negara kita dapat dirangka dan dibina dan diguna oleh rakyat kita dengan secara optimumnya.
Dan ini dapat meningkatkan lagi KDNK negara daripada 3.2%. InsyaAllah pada tahun 2023 kita boleh mencapai KDNK sumbangan sektor pengangkutan kepada KDNK sebanyak 5%. Yeah. Dan apabila kita mengatakan bahawa DPN ni, apa yang baru ialah sebelum ni kita mempunyai pelan-pelan yang individu dan tidak diintegrasikan. Jadi apa yang istimewa mengenai DPN ni ialah semua pelan-pelan ni bagi sektor pengangkutan darat, maritim, rail dan juga udara disatukan, diintegrasikan sebagai satu dasar supaya dapat kita optimumkan dasar ini dan dapat kita berikan spillover effect kepada rakyat dengan lebih optimum lagi. Ia melibatkan pelbagai sektor. Jadi bila kita sering kali dengarkan setiap sektor ini memerlukan ataupun mementingkan setiap perancangan pengangkutan yang mampan. Apakah itu yang dikatakan dengan pengangkutan mampan? Okey. So mampan ni merupakan satu perkara yang untuk Malaysia merupakan satu benda yang barulah. Tapi sebenarnya untuk Kementerian Pengangkutan, mampan ini bermaksud satu perkara yang sustainable, yang akan memberi manfaat bukan sahaja kepada sistem pengangkutan darat, tapi ekosistem, termasuk kepada pengguna, environment dan juga mereka yang menggunakan tidak kira jantina, lelaki atau perempuan dan juga orang yang kurang upaya, OKU juga dapat menikmati perkataan ataupun sistem pengangkutan yang mampan. Bukan itu saja, apa yang penting ialah dalam negara ini fokus utama dalam pembangunan negara sekarang selepas pandemik ialah untuk membantu mereka dalam golongan B40. Jadi kita akan memastikan sistem pengangkutan yang mampan ini mengambil kira semua pemain-pemain ataupun pengguna-pengguna dalam ekosistem pengangkutan negara. Ya. Dan nak memastikan semuanya tidak ketinggalan itu bukanlah mudah, pastinya mencabarkan supaya tidak ada pun pihak yang ketinggalan dalam memanfaatkan segala yang dilakukan dari sektor dasar pengangkutan negara pastinya. Pastinya setiap perangkaan yang dilakukan ada objektif dan juga misi. Mungkin Datuk juga boleh kongsikan apakah misi dan juga objektif utama untuk DPN? Ya, terima kasih. Apa yang penting ialah bila kita ada dasar ialah pelaksanaannya. Dari dalam Kementerian Pengangkutan, kita ada jawatan kuasa pemandu DPN yang mana kita memantau supaya objektif-objektif yang telah kita tetapkan dalam DPN ini kita capailah. Jadi antara objektif-objektif DPN inilah untuk memastikan bahawa kita mempunyai sistem pengangkutan infrastruktur yang terbaik. Ini kita perlu juga membuat benchmark dengan negara-negara lain supaya apa yang kita laksanakan untuk rakyat adalah mempunyai satu standard dari segi keselamatan pengguna, kecekapannya, dari segi kecepatan perjalanan untuk seseorang daripada rumah ke tempat kerja dan lain-lain lagi. Jadi objektifnya hanyalah untuk memastikan bahawa rakyat dapat mengambil atau menggunakan sistem pengangkutan negara ini untuk menyumbang kembali kepada negara dari segi ekonomi. Jika mereka mempunyai sistem pengangkutan yang efisien, sesungguhnya negara juga akan dapat menikmati sumbangan yang lebih efisien daripada rakyat kepada ekonomi. Ya. Bergerak kepada negara maju, inilah yang mungkin harus kita lalui. Sektor pengangkutan juga haruslah bergerak seiring dengan apa yang kita sedang lakukan bagi memajukan ekonomi dan juga perdagangan negara pastinya. Kita difahamkan juga ada 5 teras dasar pengangkutan negara. Jadi mungkin Datuk boleh kongsikan bersama dengan kami apakah 5 teras yang penting untuk kita faham dan manfaatkan bersama. Ya. Seperti mana yang saya maksudkan sebelum ni, kita mempunyai pelan-pelan pembangunan dan perancangan yang tidak diintegrasikan. Jadi dalam teras pertama iaitu untuk memperkukuhkan tadbir urus, kita telah memastikan bahawa semua pelan-pelan yang kita ada secara individu ini disatukan dan dilaksanakan dengan lebih optimum dan juga cekap. Sebab kerajaan membelanjakan berbilion ringgit untuk membina infrastruktur. Jadi jika kita tidak merancang dengan baik, pengguna tidak akan dapat menggunakan sistem pengangkutan kita dengan baik. Seterusnya ialah untuk mengoptimum, membina, menyenggara infrastruktur perkhidmatan dan rangkaian pengangkutan. Kita tidak mahu di mana kita telah membeli sistem pengangkutan yang terbaik. Kita membina jalan raya yang baik, jalan kereta api yang baik, lapang terbang yang cantik, tetapi kita tidak menjaganya dengan baik. Jadi bila kita membelanjakan jumlah wang yang tinggi dan kita tidak optimum dan menjaga yang baik, jadi tempoh menggunanya adalah singkat. Dan lama-lama orang kata sistem pengangkutan kita dah mundur, buruk dan pelbagai lagi. Penyelenggaraan itu sangat penting. Sangat penting dan itu akan memastikan efisiensi pengguna dalam menggunakan pengangkutan dapat dicapailah. Nombor 3 ialah untuk meningkatkan aspek keselamatan, integrasi dan juga ketersambungan dan kebolehcapaian. Ini kita dapat dengan jelas, kita nampak dengan jelas dalam sistem LRT, MRT di Kuala Lumpur.
kita dapat ramai pengguna-pengguna sangat berpuas hati dan gembira kerana kita dapat mengintegrasikan sistem pengangkutan kita daripada bas ke stesen kereta api dan untuk pergerakan dalam sistem LRT dan MRT, dan ada juga yang daripada rumah menaiki bas dan kemudian menaiki kereta api dan terus ke KL Central dan menaiki pula kereta api laju ke KLA dan terusnya mengambil kapal terbang untuk keluar negara. Jadi bila kita nampak satu sistem yang integrasi ini sangat baiklah untuk negara, dan bila negara luar melihat kita, mereka akan melihat negara kita adalah sebuah negara maju yang mempunyai sistem pengangkutan yang moden. Keempat ialah untuk ekosistem pengangkutan hijau. Inilah yang sangat penting dalam agenda MOT selepas ini, iaitu pengangkutan hijau ataupun green. Dan di sini kita menggunakan kereta api elektrik yang tidak menggunakan diesel lagi. Dan dalam perancangan akan datang, kita akan menggantikan bas-bas yang menggunakan enjin dan mengeluarkan karbon. Untuk mengurangkannya, kita akan menggunakan bas-bas elektrik. Dan juga kita juga merancang supaya perjalanan itu lebih cekap dan cepat, dan kita akan kurang menggunakan diesel dan juga pengeluaran karbon. Kita juga seiring dengan permintaan dunia, iaitu kita akan mengurangkan penggunaan GHG, carbon emission, dan bukan sahaja dalam kereta api, dalam kapal pun kita mengurangkan penggunaan bahan api yang mempunyai sulfur contohnya. Dan pengangkutan udara pun kita akur dengan standard-standard yang telah ditetapkan oleh ICAO dan FAA dalam kita mengurangkan penggunaan karbon. Jadi segi hijau itu, insya-Allah kita sekarang ni dalam perancangan untuk memastikan kita mencapai, dan negara boleh berbanggalah dengan pencapaian-pencapaian kita dari segi carbon emission yang kita cuba kurangkan. Dan akhir sekali ialah untuk memperluas jejak global. Jikalau sistem pengangkutan kita terbaik dalam negara, sesungguhnya kita juga akan meningkatkan jejak global, di mana kita mempunyai rangkaian ataupun rantaian pengangkutan bukan sahaja dalam negara tetapi dalam regional, contohnya di ASEAN dan seterusnya ke negara-negara lain. Dan kita perlu benchmark dari segi quality, standard dan juga efisiensi sistem pengangkutan negara untuk kita capai memperluaskan jejak global, iaitu teras kelima kita. Ya, itu dia merupakan 5 teras utama yang kita perlu faham dan kita perlu akur sama-sama. Ini merupakan kerjasama daripada pelbagai pihak, ya Datuk, bukannya satu pihak saja untuk menjayakan 5 teras utama dasar pengangkutan negara. Baiklah, terima kasih Datuk untuk setakat ini. Kita akan bersama dengan Datuk Hisham lagi untuk berkongsi banyak lagi berkaitan dengan apa yang kita perlu faham dasar pengangkutan negara 2019 hingga 2030 jangkaan ataupun rangkaannya. Kita nak teruskan dengan berkongsi dengan anda video yang telah pun disediakan. Sama-sama kita saksikan. Dasar pengangkutan negara berpandukan prinsip pengangkutan mampan untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan menyokong kesejahteraan rakyat seiring dengan status negara maju melalui 5 teras utama. Governance memperkukuhkan tadbir urus, kecekapan infrastruktur, mengoptimum, membina dan menyelenggara infrastruktur, perkhidmatan dan rangkaian pengangkutan. Keselamatan, ketersambungan dan kebolehcapaian bagi melancarkan perjalanan penumpang dan barangan. Kelestarian melangkah maju ke arah ekosistem pengangkutan hijau. Jejak global dan pengantarbangsaan. Ya, objektifnya adalah untuk memastikan kita sebagai rakyat Malaysia dapat memanfaatkan pengangkutan dengan baik sekali, dan bukan itu sahaja, kita juga menjadi benchmark yang terbaik untuk
orang negara luar ataupun antarabangsa melihat kepada keupayaan kita menghasilkan satu pengangkutan yang cukup baik sekali di negara kita, terutama sekali pastinya di Malaysia. Jadi kita teruskan bersama dengan Datuk Hisham untuk perkongsian yang seterusnya. Kalau tadi kita dah sedikit pengenalan ni Datuk berkaitan dengan DPN 2019 hingga 2030. Mungkin kali ini pula Datuk boleh kongsikan tentang plan strategi yang dilakukan bagi memantapkan lagi pelaksanaan DPN ini. Okey, terima kasih. Dalam DPN ini kita mempunyai 23 inisiatif dan strategi-strategi yang telah ditetapkan. Tetapi kita melihatkan apa yang berlaku dalam pandemik ini, kita tidak boleh terlalu rigid dan mengikuti semua 23 strategi ini. Kita perlu ada flexibility lah. So antara strategi-strategi yang 23 ni, ada satu strategi yang mana kita mengadaptasikan penggunaan teknologi. Okey. So bagi memudahkan orang ramai menggunakan sistem pengangkutan kita ini, kita telah mengadakan di mana data-data yang kita ada ni kita sharekan atau kongsikan dengan orang ramai supaya pembina-pembina apps boleh menggunakan data-data ini untuk membuat apps di mana kita ada berbagai apps travel journey ataupun travel planning untuk kita rancang bagaimana untuk kita bergerak dari satu tempat ke satu tempat. So dengan adanya data-data ini, pengguna-pengguna apps akan melihat dan membuat apps-apps yang boleh digunakan oleh ramai untuk merancang perjalanan mereka. Itulah satu. Keduanya ialah data-data ini dapat kita gunakan untuk mempelajari behavior ataupun kelakuan pengguna. Dan pengguna sekarang pun agak berbeza dengan dulu. Sekarang ni kita melihat hampir semua orang yang memasuki train-train kita akan membaca dan melihat telefon mereka. Jadi bagaimana kita boleh menggunakan device-device tersebut untuk kita menghantar maklumat-maklumat dan memaklumkan mereka mengenai tempat perjalanan yang mereka akan pergi untuk membantu dari segi mempromosikan turisme, pelancongan. Bagaimana mereka dapat membeli barangan online di mana mereka boleh membeli di sini, order sini dan bila sampai ke destinasi mereka boleh pergi ke kios dan ambil saja. Itu merupakan satu jugalah. Dan keduanya, bila berlaku pandemik ni, pelbagai adaptasi telah dibuat dalam strategi-strategi kita untuk mencapai objektif strategi kita. So sebelum ni kita tidak mempunyai penjarakan sosial, kita tidak mempunyai alat-alat untuk menjaga kesihatan dan keselamatan. Tapi dengan adanya pelancaran strategi yang kita ada, kita dapat mengadaptasikan supaya kita nak mempromosikan safe and secure travel. Mereka yang naik kereta api, naik kapal terbang, naik feri-feri kita, mereka akan berasa selamat kerana kita telah menggunakan teknologi dan juga prosedur-prosedur untuk membantu memastikan mereka itu selamat dalam perjalanan mereka. Berdasarkan segala inisiatif yang dikatakan oleh Datuk Hisham sebentar tadi, siapakah yang sebenarnya mungkin boleh dispesifikkan yang bakal dapat memanfaatkan DPN ini? Okey. Pertama ialah golongan mereka yang bekerja, yang memerlukan sistem pengangkutan yang cepat, tepat dan juga ringkas untuk digunakan supaya mereka bila mereka pergi ke tempat bekerja, mereka hanya membayar satu amount yang minimum dan mendapat perkhidmatan yang terbaik. Itulah golongan pertama. Golongan kedua ialah golongan OKU. Jadi kita memastikan bahawa sistem pengangkutan kita ini mengadaptasikan sistem yang boleh mereka gunakan bersama. Sebagai contoh, bas-bas rapid yang kita ada mempunyai ciri-ciri kneeling bus. Maksudnya kalau orang yang naik kerusi roda, bas tu boleh turun. Dan orang yang tua ataupun yang mempunyai masalah untuk bergerak boleh naik bas itu. Dan juga kita ada kemudahan kerusi roda. Dan ini adalah satu lagi golongan OKU. Dan golongan ketiga adalah pelajar-pelajar. Dulu kita ada melihat banyak bas-bas sekolah, tapi sekarang ni berkurangan. Jadi kita ingin menggantikan perkhidmatan bas sekolah itu dengan bas-bas yang kita ada, di mana mereka dengan mudahnya dapat menggunakan bas ini untuk ke sekolah. Dan juga tambang yang diberikan kepada pelajar-pelajar ini sekarang sangat murah. Kita ada program MyRail 5, mereka hanya membeli kupon untuk RM5 saja sebulan untuk menaiki bas ke sekolah. Macam monthly season macam tu? Ya, hanya dengan RM5. Jadi ini akan dapat membantu pelajar untuk meringankan beban kewangan mereka dan menikmatilah sistem pengangkutan yang baik. Ini pastinya adalah satu usaha yang cukup besar sekali kerana inisiatif-inisiatif ini diberikan kepada seluruh golongan. Kita harapkan tidak ada yang ketinggalan pastinya. Datuk mungkin boleh kongsikan bagaimana mereka ataupun masyarakat Malaysia terutama sekali nak berkongsi pandangan berkaitan dengan inisiatif yang diberikan ini. Mungkin boleh kongsikan juga website dan sebagainya untuk perkongsian kita bersama. Silakan Datuk. Apa yang cantik mengenai DPN ini adalah input-input yang kita terima ini adalah daripada orang ramai sendiri. Oleh demikian, apa yang saya mohon, kalaulah ada perkara yang boleh kita perbaiki sesama,
bersama-sama, bolehlah pergi ke www.dpn.gov.my untuk memberi input-input, komen-komen ataupun apa-apa cadangan yang boleh membantu untuk meningkatkan lagi prestasi sistem pengangkutan negara untuk sama-sama kita menikmati kemudahan dan perkhidmatan ini. Baik, terima kasih banyak-banyak Datuk. Banyak yang dikongsikan pada hari ini dan kita harapkan segala mungkin projek-projek selepas ini ataupun usaha dipermudahkan dalam segala urusan insya-Allah. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Yang Berbahagia Datuk Isham bin Ishak, Ketua Setiausaha Kementerian Pengangkutan, kerana sudi meluangkan masa bersama dengan kami memberi penerangan berkaitan dengan Dasar Pengangkutan Negara 2019 hingga 2030. DPN 2019 dan hingga 2030 ini menetapkan hala tuju dasar bagi sektor pengangkutan bagi mengukuhkan peranannya dan juga bagi menyokong perkembangan ekonomi dan pastinya menyediakan kualiti hidup yang lebih baik untuk rakyat melalui penyediaan pengangkutan awam yang mampan dan boleh diakses, mempunyai ketersambungan yang baik dan moden. Itu yang pastinya kita harapkan segala ini dapat dimanfaatkan bersama dan dapat dijaga bersama. Baiklah, selepas ini kita akan membicarakan pula tentang sistem pembelian tiket integrasi KTMB ataupun KTMB Integrated Ticketing System KITS. Untuk mengetahui perkembangan terkini, boleh layari mydigital.kkmm.my. Pelbagai booth dan juga aktiviti menarik disediakan khas untuk anda. Dan jangan lupa untuk follow kami di Instagram dan juga Facebook. Kita nak rehat seketika, kembali selepas ini. Adrian Wong bukan usahawan biasa. Dia usahawan teknologi. Habis sahaja belajar di MMU, dia terus meneroka peluang dalam sektor digital. Isterinya, Siti Nurzaini Yahya rakan sekelas waktu di universiti dulu. Bersama, mereka terokai pelbagai jenis perniagaan digital. Ketika mengandung, Nurzaini tiba-tiba mengidam sushi. Menerusi laman sosial, Adrian pun mencari rakan yang sudi untuk berkongsi membeli salmon secara bukal. Rupanya ramai juga yang berminat. Maka lahirlah laman e-dagang menawarkan bahan mentah segar dengan harga berpatutan. Bukan itu saja, mereka juga berjaya hasilkan aplikasi, menghadiri konvensyen digital dan menjual produk mereka sendiri ke luar negara. Usaha Adrian dan Nurzaini memberi alternatif baru buat para pengusaha. Pelanggan juga boleh menikmati kemudahan aplikasi mereka ini, pesanan terus ke pintu rumah mereka. Terima kasih Adrian. Ayuh terokai jaringan pemasaran digital. Ke arah kehidupan digital Malaysia didukung oleh TM. Kembali bersama dengan saya Anim Izzati di mydigital.kkmm. Kali ini kita nak kongsikan bersama dengan anda semua untuk mereka yang selalu menggunakan perkhidmatan KTMB. Segmen ini khas untuk anda. Bagi anda mengetahui inisiatif dan apakah mungkin yang boleh kita manfaatkan bersama. Ada berita baik juga untuk anda iaitu KITS atau Sistem Pembelian Tiket Integrasi KTMB. Jadi bukan saya yang akan berbicara untuk hal ini. Pastinya individu yang cukup istimewa yang menjadi tulang belakang untuk memastikan keselamatan anda dan kemudahan anda, khususnya mereka yang menaiki pengangkutan KTMB. Kita bersama dengan yang berusaha Encik Muhammad Rani Hisham Samsudin, Ketua Pegawai Eksekutif KTMB. Selamat datang kita ucapkan Encik Rani. Terima kasih. Ya, okey, kita bersama dengan Encik Rani seketika nanti. Tapi sebelum tu, untuk anda mengetahui apakah yang akan kita bincangkan pada hari ini, saksikan video ini terlebih dahulu. Tahukah anda, KTM Berhad akan memperkenalkan sistem tiket baharu untuk perkhidmatan KTM Intercity, ETS dan Komuter Utara? Tidak lama lagi, sistem tiket baharu ini dikenali sebagai KITS atau KTMB Integrated Ticketing System. Tapi sebelum itu, mulai 10 Ogos ini, kempen pendaftaran PNR akan dilaksanakan. Apa itu PNR? PNR atau Passenger Name Record memerlukan anda mendaftar butiran peribadi ke dalam sistem KITS. Berikut adalah langkah-langkah pendaftaran. Mudah kan dengan KITS? Yakini KITS. Daftarlah sekarang. Itu dia KITS ataupun Sistem Pembelian Tiket Integrasi KTMB. Apakah yang kita perlu faham lagi? Pastinya kita terus sahaja bersama dengan Encik Rani untuk berkongsi dengan kita. Encik Rani, kalau tadi kita mungkin dah saksikan video, mungkin kita nak faham lagi apakah yang dikatakan tentang KITS ini. Silakan. Terima kasih Puan Anim.
KITS sebenarnya ada sistem pembelian tiket bersepadu ataupun daripada nama KITS tu, KTMB Integrated Ticketing System, ada satu sistem baru pembelian tiket atas talian. Ya, di mana perkhidmatan kita merangkumi semua sektor, perkhidmatan di bandar, perkhidmatan antarabandar dan perkhidmatan intercity, ya, dan terbawah shuttle. Jadi kita mempunyai beberapa perkhidmatan yang diberikan kepada pelanggan. Jadi adalah baik pada kita untuk menggunakan satu sistem tiketing yang mana mereka boleh akses tiket ni, pembelian tiket daripada atas talian. Jadi ini satu tiket yang diperkenalkan untuk merangkumi semua perkhidmatan yang kita ada di sepanjang jajaran perkhidmatan kereta api kita. Bermakna semua laluan yang boleh kita terpakainya KITS ini? Ya, semua laluan. Okay. Sama ada perkhidmatan ETS, perkhidmatan intercity, perkhidmatan komuter ataupun perkhidmatan terbawah shuttle. Perkhidmatan ke Singapura. Okey, sampai ke sana? Ya, sampai ke sana. Okey, apabila kita cakap tentang KITS ini, dia integrasi, sistem tiket berintegrasi yang pastinya akan dimanfaatkan, memberikan kemudahan kepada mereka. Apakah keistimewaan lain yang mungkin kita boleh faham tentang KITS ini, Encik Rani? Perkhidmatan KITS ini ataupun pembelian atas talian ini berfungsi sebagai satu perkhidmatan di mana mereka boleh menempah tiket dari atas talian dan mereka juga boleh memilih tempat duduk yang mana yang mereka berkenan. Boleh choose seat. Ya, boleh choose seat, dan mereka juga disebabkan oleh fungsi-fungsi yang ada tu, mereka boleh memilih sama ada duduk sebelah penumpang lelaki ataupun perempuan, kerana daripada pendaftaran itu kita mempunyai maklumat penumpang sama jantina lah yang boleh dikongsikan. Dan mereka memilih kos juga, di mana misalnya perkhidmatan ETS kita mempunyai perkhidmatan business class dan ekonomi. Jadi dengan adanya sistem tiketing bersepadu ni, mereka boleh mempunyai pilihan dan mereka juga boleh membuat perancangan perjalanan mereka dengan lebih teratur. Ya, betul sekali. Dan memang kita kalau nak naik tu, memang kita kena pastikan, terutama sekali kalau mungkin travel seorang perempuan kan, untuk keselamatan juga, salah satu benda yang kita boleh tahu adalah info bagaimana perjalanan pengangkutan yang kita naik itu nanti. Okey, ini satu yang cukup menarik sekali dikongsikan. Bagaimana pula mungkin penerimaan setakat ini selepas pelancaran KITS? Penerimaannya alhamdulillah setakat ini amat menggalakkan, kerana setakat ini pada bulan November kita mempunyai lebih daripada 300,000 penumpang yang berdaftar. Wow. Ya. Dan penggunaannya setakat ini disebabkan oleh COVID, kita ada data yang menurun sedikit, tetapi setakat ini kita mempunyai seramai lebih daripada 1.5 juta penumpang yang telah memberi tiket dari atas talian, dan 1 juta, lebih daripada 1 juta adalah penumpang-penumpang yang membeli tiket daripada terbawah shuttle ke Singapura. Dan selanjutnya 500,000 itu adalah datangnya daripada perkhidmatan ETS dan perkhidmatan intercity. Ya. Dan ini juga sebenarnya mewujudkan pilihan lain kan untuk ke Singapura, pilihan perjalanan pengangkutan yang berbeza menaiki KTMB untuk ke Singapura. Satu perkara yang mungkin kita juga boleh menjadi pilihan kita sebagai rakyat Malaysia untuk pergi ke sana. Baiklah, kita sebenarnya nak sambung tentang bagaimana langkah pendaftaran, sebab pastinya anda di rumah ataupun penonton-penonton kita nak tahu bagaimana untuk mendaftar. Tapi sebelum tu, kita nak anda saksikan video ini terlebih dahulu. Sudahkah anda mendaftar KITS? Mulai 17 Ogos ini, pembelian tiket ETS dan KTM Intercity bagi perjalanan 15 Oktober hingga 31 Disember akan menggunakan sistem ini sepenuhnya. Daftarlah sekarang untuk menikmati keistimewaan seperti berikut. Yakini KITS dan daftarlah sekarang. Jom sama-sama kita daftarkan diri kita kepada KITS, yang menambahkan lagi mereka yang dah daftar dalam KITS ni. Tapi bagaimana cara untuk mendaftarnya? Mungkin Cik Rani boleh kongsikan bersama dengan kami langkah pendaftaran untuk kita sama-sama menyertai KITS. Pendaftarannya adalah mudah sekali. Kita akan memudahkan pendaftaran tersebut kerana mereka hanya memerlukan masuk ke dalam kita punya sistem. Itu adalah sesawang kita ataupun sesawang KTMB ataupun mobile
KTMB, dan mereka perlulah mempunyai email kerana mereka perlu berkongsi email address mereka dan mereka mempunyai kata laluan atau password untuk email mereka. Dan seperti biasa kita memerlukan dia punya kad pengenalan, nombor kad pengenalan, dan mereka yang pergi ke Singapura merentas negara kita memerlukan pasport nombor pasport, dokumen sokongan. Ini kita juga usahakan untuk memberi faedah kepada mereka yang mempunyai tiket konsensi, ya. Misalnya pesara, misalnya OKU ataupun pelajar. Jadi ini akan dimudahkan dengan pendaftaran melalui konsesi tiket yang ada pada kita, dan tarikh lahir, jantina dan warga negara. Jadi selepas mereka mendaftar, mereka akan diberikan PNR ataupun Passenger Name Record. Jadi PNR ni adalah penting. PNR ni boleh digunakan bila masa, sama ada mereka membeli di kaunter atau membeli melalui sesawang tiket, sesawang KTMB ataupun melalui mobile KTMB mobile system. Jadi yang PNR tiket ni hanya sekali saja diperlukan, dan mereka boleh mendaftar dan mereka boleh membeli bila masa saja melalui integrated sistem integrated ticketing kita ni. Okey. Mengapa mungkin kaedah sebelum ini digantikan kepada kaedah yang lebih digital, lebih bersifat sistem dalam talian ataupun digital ini? Ini adalah penting kerana selain daripada kita memberi kemudahan kepada pelanggan-pelanggan kita atau penumpang kita, ini akan membantu kita mengelakkan kesesakan membeli tiket di kaunter di stesen-stesen. Kerana bila masa peak period, terutama sekali sebelum perayaan ataupun hujung minggu, biasanya kaunter tiket kita akan sesak dengan pelanggan-pelanggan memberi tiket. Jadi untuk mengurangkan sesakan ini, mereka boleh book lebih awal, boleh plan perjalanan mereka dan boleh membeli melalui atas talian. Dan ini juga adalah penting kerana bila mereka membeli melalui tiket kita tidak memberi tiket secara melalui tiket kertas dan sebagainya. Paperless juga. Yes, paperless. Jadi mereka boleh menggunakan QR code yang akan diberi kepada mereka, atau mereka boleh cetak tiket tersebut melalui sistem komputer mereka, ataupun mereka cuma bawa mobile phone saja dan diimbaskan daripada di stesen-stesen di mana mereka akan menaiki kereta api kita. Jadi ini akan memudahkan lagi pembelian tiket kepada pelanggan-pelanggan kita. Dan juga kita nampak tadi ada tempat untuk anda mengubah tarikh dan juga perjalanan. Mungkin kan sebelum ni dah beli tiket satu tu agak sukar untuk ubah tarikh, untuk katakan yang batal ataupun tahu mungkin pengangkutan itu diubah tarikh yang sedemikian dan sebagainya. Ini satu komunikasi dua hala juga saya kira. Bila ada kids ini, mungkin rancangan masa depan untuk sistem tiketing berintegrasi ni. Kita mempunyai rancangan yang berbagai sebenarnya. Ini adalah fasa yang pertama, kita mempunyai fasa kedua dan fasa ketiga. Jadi melalui kita punya roadmap ke arah kids ni, untuk memastikan kids ni berfungsi secara total atau secara maksimum, kita akan bina sistem ini untuk memudahkan rakyat lagi atau penumpang dengan mengadakan berbagai fungsi lain, seperti misalnya kita akan extend kita punya ticketing system ni kepada pengangkutan awam yang lain, misalnya bas atau perkhidmatan hotel, tourism industri dan sebagainya. Jadi pelanggan boleh membeli tiket daripada kita dan kita boleh sambung perjalanan untuk mereka untuk perjalanan seterusnya. Macam travel planner juga. Travel planner dengan satu sistem tiket yang kita beli melalui kids ini. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita juga akan membuat atau membina fungsi di mana selain daripada membeli tiket perjalanan, pelanggan berpeluang membeli merchandise daripada KTMB, kerana kita mempunyai souvenir merchandise yang kita jual kepada pelanggan kita di dalam kereta api. Jadi mereka tak payah membeli dalam kereta api, tapi mereka boleh membeli lebih awal. Dan ketiganya, fungsi di mana mereka semasa membeli tiket, mereka boleh memilih makanan yang nak dibeli di dalam kereta api secara awal. Boleh pre-book dulu makanan atau minuman dan sebagainya. Jadi inilah ciri-ciri yang kita sedang plan untuk diadakan. Selain daripada itu, tiket yang diberi melalui atas talian adalah dilindungi dengan insurans. Dan selain daripada itu, kita akan memberi option kepada pelanggan jika mereka ingin membeli
insurans selain daripada insurans yang disediakan oleh KTMB. Okey. Jadi inilah perancangan-perancangan masa depan yang kita sediakan supaya untuk memudahkan pelanggan-pelanggan kita membeli tiket, merancang perjalanan, dan yang seterusnya adalah memudahkan mereka membeli tiket. Ya, dan mendapatkan satu perjalanan yang cukup seronok sekali kan, dengan segalanya dipermudahkan dan juga semuanya dapat kita tempah lebih awal. Ini satu perancangan yang cukup menarik sekali. Mungkin yang dengarkan hari ini Encik Rani berkongsi, tak sabar rasanya nak dapatkan pengalaman untuk menaiki pengangkutan KTMB, insya-Allah. Okey, itu dia sedikit perkongsian bersama dengan Encik Muhammad Rani berkaitan dengan KITS ataupun sistem pembelian tiket integrasi KTMB yang pastinya lebih efisien, lebih mesra pengguna untuk kesenangan kita semua. Kembalinya nanti kita akan berkongsi berkenaan kempen keselamatan MyRos. Dua kempen yang akan dikongsikan kepada anda oleh MyRos, iaitu kita kongsikan berkaitan dengan keselamatan berbasikal dan juga car seat untuk baby. Ya, pastinya ini antara yang kita perlu faham dan kita perlu cakna. Ya. Untuk pengetahuan anda semua, selain dari temu bual ini, anda juga boleh ke booth-booth yang disediakan di mydigital.kkmm.my. Ada pelbagai program dan tawaran menarik yang disediakan oleh agensi dan kementerian khas untuk anda. Jadi jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini. Kami faham, nak berniaga ni mencabar. Tahu tak, perniagaan anda boleh dipasarkan secara percuma di Cari @Unify. Perniagaan anda kekal beroperasi 24 jam dan meluas ke seluruh kejiranan agar lebih ramai pelanggan menemui anda dan berhubung terus secara langsung. Sertai Cari @Unify sekarang dan kembangkan perniagaan anda. Wow, menarik. Kena cepat beritahu orang lain ni. Cuma kredit RM100. Betul ke ni? Ha, cuba kau tengok ni. SMS tu palsu lah. Link tu untuk mencuri maklumat peribadi kau. Oh, ya ke? Sentiasa periksa kesahihan sesuatu maklumat yang diterima. Elak klik pautan yang mencurigakan. Tidak pasti, jangan kongsi. Klik dengan bijak.
Ya, terima kasih kerana masih lagi setia bersama dengan kami di mydigital.kkmm. Seperti mana yang anda dapat saksikan video tadi, cukup penting untuk kita bicarakan tentang hal ini kerana ianya dilihat semakin menjadi trend kan, berbasikal. Sama ada anda mungkin menggunakan pengangkutan ataupun anda mengikut kepada ianya mungkin salah satu exercise ataupun latihan yang anda lakukan, kedua-duanya perlukan aspek ini iaitu keselamatan. Jadi anda masih bersama dengan saya untuk kita bual bicara tentang topik kita iaitu pengangkutan mampan nadi pembangunan negara. Kita dah berkongsi tentang dasar pengangkutan negara dan juga KITS oleh KTMB. Segmen kali ini kita akan berkongsi tentang kempen keselamatan MyROS, dan dalam menuju ke pengangkutan mampan keselamatan jalan raya haruslah bergerak selari. Kempen pertama dari MyROS adalah kempen keselamatan berbasikal seperti mana video yang anda dapat tonton sebentar tadi. Jadi terus sahaja kita nak perkenalkan tetamu istimewa kami di studio. Kita bersama dengan yang berusaha penolong Pusurujaya Kehormat Insinyur Teknologis Dr. Khairil Anwar bin Abu Kasim, Profesor Adjung, Ketua Pengarah MyROS. Selamat datang kita ucapkan. Terima kasih. Doktor, terima kasih banyak-banyak doktor bersama dengan kami, dan saya kira ini merupakan satu kempen yang cukup memberi manfaat dan sangat diperlukan kerana kita melihat kepada perkembangan semasa kan Datuk? Doktor, maaf. Jadi doktor, mungkin apakah objektif kempen ini berlangsung dilakukan? Silakan doktor. Terima kasih. Berbasikal adalah satu trend baru yang kita nampak semakin ramai yang berminat dan melaksanakan aktiviti inilah, terutama di zaman PKP terdahulu ya. Dan dia merupakan satu elemen baru dalam jalan raya kan. Okey. Dulu tak ramai orang berbasikal macam ni. Sekarang dah ramai. Dan kenderaan penumpang misalnya motosikal dah biasa dah. Orang dah tahu dah macam mana nak bawa dengan selamat. Tapi berbasikal ni macam mana? Betul. Jadi itulah apa yang kita lakukan kempen untuk memasukkan unsur-unsur keselamatan dalam jiwa orang kata pengguna basikal tersebut. Jadi kita nak bagi tahu mereka bahawa cara berbasikal yang paling selamat macam mana. Itulah tujuan kempen tersebut. Dan apakah mungkin objektif kempen ini dilaksanakan? Pastinya kita nak mengurangkan kemalangan, terutamanya kemalangan yang boleh menyebabkan kematian. Walaupun berbasikal itu tidaklah yang utama di negara ini, kematian tersebut ya. Yang mana kalau kita tengok kematian paling tinggi ialah motosikal lah, pengguna motosikal. Tapi ada juga, masih ramai juga dalam berapa jumlah 50 macam tu yang mati semasa menunggang basikal. Jadi kita kalau boleh kematian ni kita nak elakkan terus. Jadi cara yang terbaik ialah mempromosikan cara memakai, contohnya memakai helmet dan memastikan mereka tahu bahawa jalan ini boleh mereka gunakan basikal. Dan gunakanlah kalau dah ada jalan basikal tu, pilihlah jalan basikal. Janganlah cuba mencabar ataupun menggunakan jalan yang tak sepatutnya yang akhirnya boleh membinasakan diri sendiri. Betul. Kan kadang-kadang kalau kita tak bahayakan diri sendiri, kita mungkin bahayakan nyawa orang lain yang turut berada di jalan raya. Sebab jalan raya ni kita berkongsi bersama, doktor ya. Doktor, mungkin komen sedikit tentang kita sebab cerita tentang perkembangan semasa, ianya dah jadi trend. Ramai yang dah berbasikal. Kalau dulu doktor kita gunakan basikal tu mungkin pengangkutan dari satu tempat ke satu tempat, tapi kini mereka lakukan untuk mungkin exercise dan sebagainya. Apa komen doktor sendiri melihat kepada trend ini? Pastinya ia satu perkara yang berbeza. Kalau mungkin dulu hanya nak pergi kedai beli kicap ajalah. Tapi sekarang itu satu sukan dan kelajuan juga dah berkali-kali ganda. Dan terutamanya di jalan-jalan yang sibuk. Pengguna basikal harus faham bahawa mereka adalah satu elemen yang baru. Ya, pemandu kenderaan pun masih belum biasa dengan reaksi ataupun bagaimanakah penunggang basikal ini. Mereka masih belum boleh predik atau belum boleh rasakan apakah yang akan terjadi. Maka penunggang basikal tu harus lebih memahami bahawa mereka senang terjadinya kecederaan kepada mereka sendiri. Oleh sebab itu jalan yang betul yang mereka pilih hendaklah dengan berhati-hati, dan penggunaan PPE. Contohnya helmet, sarung tangan, kasut. Janganlah rasa jatuh basikal itu mungkin tidak sakit seperti jatuh motor. Tapi pastinya ia memberikan kebinasaan lah kepada diri sendiri. Jadi itu yang kita nak tekankan. Sebab ianya telah pun terbukti apabila ada kematian doktor yang melibatkan mereka yang bermain basikal, membawa basikal dan sebagainya. Jadi kita khawatir keadaan itu akan terus-terus berlaku. Jadi pastinya nak kekangkan keadaan itu, keselamatan haruslah diutamakan. Ala-ala kita bercerita tentang ini, mungkin doktor boleh kongsikan juga apakah asas do's and don'ts dalam berbasikal ini, doktor?
Yang paling utamanya saya rasa pemilihan jalan itu tersebut. Maknanya mereka janganlah di tempat yang tidak boleh menggunakan basikal tu jangan sekali-sekali dicuba. Yang keduanya saya rasa helmet lah. Helmet itu memberikan protection yang cukup baik lah untuk kita, sekurang-kurang mengelakkan daripada kesan yang lebih teruk, dan juga memberikan perhatian bahawa kenderaan-kenderaan lain juga ada di jalan raya. Kita berkongsi dengan pemandu lori, berkongsi pengguna kenderaan lain, penumpang. Jadi basikal ni yang paling bahaya lah, yang paling kecil dan boleh boleh dibinasakan lah dengan cakap lain. Jadi mereka tu sendiri berada dalam keadaan bahaya dah. Tapi kita galakkanlah orang bersukan, memberikan kesihatan, namun kita harus berhati-hati. Kita harus lebih orang kata cekap dan memberikan perlindungan yang terbaik kepada diri kita sendiri. Ya, itu yang adanya kempen keselamatan berbasikal ni kan. Bukan kita nak larang mereka berbasikal, tapi nak pastikan anda berbasikal dengan selamat. Baiklah, itu setakat ini perkongsian kita mengenai kempen keselamatan berbasikal. Kita akan sambung dengan kempen kedua selepas ini. Tetapi sebelum tu kita nak anda saksikan video ini terlebih dahulu. Bang. Kepala Ryan terantuk dekat dashboard. Hah? Macam mana boleh digantung? Tak, tadi Amira nak pergi kedai depan tu. Lepas tu tiba-tiba ada motor lalu kat depan, jadi emergency brake lah. Ryan tercampak kat depan tu langgar dashboard. Aduh, kesian Ryan. Dah wajib pakai car seat ni. Beli online lah. Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan. Seperti mana yang kita lihat tadi, situasi ini boleh berlaku kepada sesiapa saja dan pada bila-bila masa. Ingat, dekat tidak semestinya selamat. Gunakanlah kerusi keselamatan kanak-kanak demi keselamatan anak anda. Pastinya buat ingatan kita bersama. Saya kira anda pun dah tahu apakah kempen kedua yang kita akan bicarakan sebentar saja lagi, iaitu kempen Car Seat Awareness, ataupun tadi anda telah pun saksikan video berkaitan dengan kempen pesanan khidmat masyarakat Car Seat Awareness. Okey, kita masih lagi bersama dengan yang berusaha, penolong Pusurujaya Kehormat, Insinyur Teknologis Dr. Hairil Anwar bin Abu Kasim, Profesor Adjung, Ketua Pengarah MyROS bersama dengan kita. Kalau tadi kita dah kongsikan sedikit tentang kempen berbasikal, kali ini kita nak kongsikan dulu tentang awareness ataupun kesedaran kita sebagai rakyat Malaysia betapa pentingnya car seat itu dalam penggunaan kenderaan dan perjalanan sebagainya. Mungkin penggunaan kerusi keselamatan kanak-kanak ini sering dipandang enteng, saya kira masih ada lagi yang
mungkin tidak cakna ataupun tidak sedar tentang kepentingannya. Apa komen doktor tentang itu? Terima kasih. Bila kita lihat sekarang penggunaan, terutama jadi ibu bapa generasi Y ni, mereka memberikan reaksi yang lebih positif. Okey. Pembelian kursi kanak-kanak kini banyak dilakukan oleh mereka lah, dan pemilihan kursi tersebut juga mereka nak yang terbeda jadi macam style sikit. Tapi kalau yang generasi lama sikit, mungkin macam saya agaknya, dia kurang sikit, dan faktor-faktornya banyaklah, terutamanya dalam faktor harga. Tapi kalau kita lihat harga pun sekarang sangat kompetitif, daripada harga 200 sampai ribu-ribu lah. Mungkin daripada jasa chai seat sampai chai seat yang boleh buat susu agaknya, tapi dia itu adalah lebih kepada style dan brands lah. Tapi dari segi yang available lah bagi kita rasa, dah ada dah pun, dan mampu milik. Cuma kalau anak tu lebih daripada 4 orang misalnya, agak sukar lah nak pakai itu. Cuma the trend is there. Cuma saya rasa satu hari nanti dia sudah semakin baik, alhamdulillah. Kita harapkan penggunaan chai seat ni mendapat sokongan dan semua orang faham bagaimana nak guna itulah nanti, insya-Allah. Dan mendapatkan kasit yang melepasi piawaian, yang pastinya itu adalah amat penting sekali untuk kita dalam kalangan ibu bapa untuk sedar. Mungkin selepas kempen ini dilaksanakan, kita melihat kepada objektif yang lebih besar. Apakah kepentingannya untuk kita sebagai rakyat Malaysia untuk faham tentang kempen ini dilaksanakan? Betul. Kita sebagai orang dewasa di dalam sebuah kenderaan itu sudah ada perlindungan kita, iaitu tali pinggang. Tali pinggang keselamatan tu, kalau pakailah, kalau tak pakai akan jadi masalah. Cuma untuk kanak-kanak tidak sesuai, kerana dia terlalu tinggi dan boleh menyebabkan leher dan semuanya. Sebab itu dicipta kerusi keselamatan kanak-kanak ini, dan pelbagai jenis, daripada kanak 10 tahun hingga 12 tahun. Itu semua boleh dilihat daripada kalau kita nak pergi beli sekarang ni, di setiap kedai dah ada QR code yang kita boleh scan. Myros dah melaksanakan itu. Kalau kita scan je, kita tahu dah jenis macam mana, color macam mana, cara nak pakai. Itu yang paling penting, dan sesuai untuk kanak-kanak umur berapa. Di samping itu, pihak JPJ sendiri telah memberikan kelulusan. Kalau ada QR code tu memang dah ada kelulusan lah daripada pihak JPJ. Jadi kursi tu dah selamat digunakan. Kalau kita beli yang orang kata barang-barang yang tak selamat pun dan kita pakaikan untuk anak-anak kita, saya rasa itu tidak adil lah, tidak bagus dan bahaya. Lebih baiklah kita beli yang telah disahkan. Kerana mungkin setakat nak ada untuk elakkan disaman, itu adalah tidak adil untuk anak kita kan. Sebab keselamatan nyawa yang lebih penting sekali. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada doktor berkongsi dengan kita, dan kita harapkan perkongsian ini dapat memantapkan lagi isu kesedaran kita berkaitan dengan keselamatan, sama ada anda berbasikal ataupun anda sebagai ibu bapa yang mempunyai anak-anak kecil pastinya. Sekali lagi terima kasih kita ucapkan kepada yang berusaha, penolong Putrajaya Kehormat Insinyur Teknologis Dr. Khairil Anwar bin Abu Kasim, Profesor Ajong, Ketua Pengarah Myros, untuk perkongsian kempen keselamatan Myros, iaitu kempen keselamatan berbasikal dan kempen pesanan khidmat masyarakat Car Seat Awareness. Semoga kempen ini dapat dimanfaatkan oleh semua pengguna, tidak kira apa jua jenis pengangkutan yang digunakan, insya-Allah. Baiklah, selepas ini kita akan bicarakan satu lagi aplikasi mudah alih, iaitu Fly Smart, teman perjalanan penerbangan terbaik anda. Sementara itu, anda boleh sahaja layari mydigital.kkmm.my kerana ada pelbagai program dan juga tawaran menarik yang anda dapat ketahui daripada agensi maupun kementerian. Kembali selepas ini. Seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi, kerajaan terus memberi tumpuan dalam memperluaskan capaian internet di 839 lokasi, terutamanya di kawasan penempatan orang asli dan terpencil di Sabah dan Sarawak. Dengan usaha berterusan pihak kerajaan untuk menyediakan infrastruktur kepada rakyat, pelan tindakan jalinan digital negara atau jendela telah dilancarkan pada 2020. Ia dilaksanakan secara berfasa melibatkan penamatan rangkaian 3G pada akhir 2021. Seterusnya, pemantapan rangkaian 4G dan penggunaan 5G bagi mengakses talian mudah alih berkelajuan tinggi di seluruh Malaysia dapat direalisasikan. Teknologi terminal satelit aperture sangat kecil VSAT antara infrastruktur penting untuk merapatkan jurang digital di kawasan pedalaman. Dengan adanya capaian internet berkualiti, komuniti di kawasan pedalaman dapat membina kemahiran pembelajaran dalam talian serta membantu meningkatkan ekonomi pengusaha IKS melalui e-dagang.
dengan saya Anim Izzati dalam mydigital.kkmm edisi pendidikan, dan untuk pengetahuan anda, mydigital.kkmm juga mempunyai beberapa kategori lain untuk tontonan kita bersama. Antaranya kita ada teknologi, kita ada juga pelancongan, keusahawanan, hiburan, industri kreatif, sukan mahupun kesihatan. Baiklah, untuk segmen yang terakhir ini kita akan berkongsi tentang satu aplikasi menarik, iaitu aplikasi mudah alih FlySmart, teman perjalanan penerbangan terbaik anda, your best travel companion. Baiklah, kita akan mulakan terus sahaja dengan mungkin nak berkongsi tentang topik utama kita, FlySmart. Tapi mungkin Datuk nak kongsikan MEFCOM untuk kita lebih faham dan kita lebih cakna tentang keberadaan MEFCOM. Silakan. Ya, pertama sekali, seperti saya sebut, MEFCOM ni adalah sebuah badan kawal selia penerbangan awam berhubung dengan aspek ekonomi. Jadi pertama sekali kita memastikan, mempromosikan pertandingan secara sihat dan juga memastikan untuk memastikan industri penerbangan ini terus mampan. Dan yang keduanya ialah memberi perlindungan kepada pengguna, itu hak-hak pengguna. So itu sebab itu kita menjaga kedua-dua pihak, pihak penerbangan, pihak syarikat penerbangan, dan juga yang keduanya di pihak pengguna. Sebab itu apabila kita melihat perkara ini, kita mengambil inisiatif memperkenalkan FlySmart. FlySmart ini merupakan satu platform yang mana kita memberikan, pertama sekali kita sebutkan to educate dan juga to empower, iaitu untuk mendidik pengguna mengenai hak-hak mereka berhubung sebagai travelers. Dan yang keduanya ialah untuk memaklumkan mereka tentang memperkasakan mereka, empower mereka untuk mempertahankan hak-hak mereka, kerana mungkin mereka tidak tahu. Kita tahu bahawa biasanya dalam apabila kita membeli tiket penerbangan, syarat-syarat yang ditetapkan oleh syarikat penerbangan tu kecil-kecil, halus-halus. Kadang-kadang tak baca. Tak baca. So jadi sebab itu kita memainkan peranan kita untuk mengingatkan pengguna tentang hak mereka. Sebab itu kita memperkenalkan FlySmart ini supaya lebih mudah dan juga lebih interaktif dengan pengguna. Okey. Bercakap tentang FlySmart ini, apakah platform-platform yang disediakan untuk pengguna? Secara umumnya kita mempunyai 3 platform lah. Pertama sekali ialah tentang melalui laman web FlySmart itu sendiri. So melalui web ini kita ada berbagai maklumat lah, ya, yang kita boleh layari sendiri. Antaranya ialah tentang soalan-soalan lazim, hak-hak pengguna, dan juga untuk buat pengguna sama juga. Yang platform yang kedua ialah melalui aplikasi mudah alih, apps. Yang ini yang mana kita perkenalkan pada tahun 2019. Okey. Dan satu lagi ialah tentang platform yang kita ada ialah melalui media sosial. Kita ada Facebook, kita ada Instagram. Ini lebih interaktif. So jadi pengguna mempunyai pilihan. Sama ada melalui yang saya sebutkan tadi, melalui web boleh, melalui aplikasi mudah alih boleh, dan juga melalui laman interaktif kita. So pengguna mempunyai banyak pilihan dan mereka boleh berkomunikasi melalui 2 bahasa lah. Bahasa Malaysia ataupun bahasa Inggeris. Tapi dari segi pengalaman kita ada juga daripada Jepun, daripada China. So jadi kita pada masa ini kita hanya menyediakan dalam 2 bahasa dulu. Dan mungkin apa yang nak ditekankan juga, difahamkan FlySmart telah pun dikemas kini menjadi aplikasi yang lebih dekat kepada pengguna. Jadi apakah mungkin yang terbaru ataupun fungsi-fungsi terbaru yang boleh dikongsikan selepas FlySmart telah pun dikemas kini? Sebenarnya kita sebutkan peningkatan lah, ya. Kerana sebelum ini kita hanya fokus kepada FlySmart ini untuk pengguna membuat aduan. Tapi mengambil kira kepentingan pengguna penerbangan awam pelbagai. Contoh, ya, saya ambil contoh, kita pada tahun 2019 kita merekodkan seramai 109 juta penumpang yang terbang, yang menggunakan lapangan terbang Malaysia. Dan aduan lebih kurang 65,000. Banyak. Banyak, tapi dari segi persentasenya kecil, saya buat 0.5%. So jadi ini adalah kita nampak bahawa perlu kita come up dengan sistem yang lebih interaktif, dan kita sebab itu kita pada 6 hari bulan November yang lalu, Sabtu lepas, kita melancarkan satu lagi enhancementnya. Peningkatan yang kita ada ialah tentang kita panggil panduan perjalanan, travel advisory. Kita tahu bahawa sejak berlakunya pandemik COVID-19 ini,
banyak negara mengenakan sekatan perjalanan dan sebagainya. So jadi kita pada masa ini memang sukar untuk mencari maklumat kerana kita ada lebih pada hampir 200 negara dan tiap negara mengenakan protokol kesihatan yang berbeza-beza. So jadi dengan meningkatkan aplikasi yang sedia ada ini, kita ada maklumat terkini dan satu dunia. Ini kerjasama kita bersama dengan IATA untuk memudahkan pengguna mendapat panduan mengenai apakah syarat-syarat memasuki sebuah negara, apakah protokol kesihatan yang perlu untuk memasuki negara tersebut. So jadi kita harap peningkatan aplikasi ini membantu betul-betul dapat membantu travelers untuk membuat perjalanan. Ya, kerana setiap negara itu pastinya berbeza-beza dari segi keselamatan dan sebagainya. Mungkin selepas telah pun dilaksanakan aplikasi FlySmart ni, apakah respon ataupun impak yang dijangkakan, yang diharapkan oleh pihak Meskom sendiri? Kita jangkakan pertama sekali ialah jumlah penumpang untuk mula terbang tu akan meningkat. Dan yang keduanya sudah pasti apabila mereka membuat perjalanan, mereka akan mencari maklumat tertentu. Mereka sebenarnya boleh mendapat maklumat mengenai travel advisory ini daripada syarikat penerbangan, tapi dia terhad kerana syarikat penerbangan dia hanya menyediakan maklumat ke negara-negara yang diterbang. Yang diterbang. Tapi kita pergi, orang kata, satu langkah ke hadapan, yang mana maklumat satu dunia. Ke mana-mana negara saja yang kita ada melalui aplikasi yang kita buat peningkatan ini, kita boleh dapat maklumat dan yang terkini daripada melalui IATA yang saya sebutkan tadi. Selagi mana penerbangan itu masuk ke Malaysia dan laluan keluar dan masuk? Sebenarnya melalui aplikasi kita ini, walaupun kita tak pergi ke negara, umpamanya kita nak pergi sebuah negara di Afrika, kita boleh akses juga dari sini. Dan melalui aplikasi yang kita ada di sini, satu masa kita boleh akses hingga 5 atau 6 negara. Kalau kita terus pergi pada IATA pun mungkin ada hadnya juga, maybe sekali 2 atau 3 kita tak boleh. Tapi ini kita lebih interaktif dan juga lebih mesra pengguna. Itu dia aplikasi FlySmart, dan juga kita dah tahu keberadaan Meskom itu sendiri yang pastinya membantu kita dari segi mengetahui hak kita sebagai pengguna yang menggunakan penerbangan untuk ke satu destinasi. Sebelum kita bicarakan lagi lebih lanjut, kita nak anda saksikan video yang telah pun disediakan khas untuk anda. Lama lagi dah balik kampung, oi. Yahoo! Bolehlah kita relax. Abang. Baik dah sampai. Ya, Mak. Abang ambil semua ya? Ya. Abang dah makan besar saldo kan. Ambil semua. Rasanya taklah teruk sangat. Tapi tak adil lah kalau cerita ni tak buat hangat. Beg rosak. Hancur. Kesian. Cubaan. Dugaan. Kenapa jadi pada kita? Mama ni suka saja ikut aksi pelakon drama. Jangan risau, Mama. Kalau beg sampai dalam keadaan yang tidak memuaskan, kita sebagai pengguna boleh mendapat pampasan. Jika bagasi rosak, kita perlu membuat aduan di kaunter syarikat penerbangan selepas mendarat ataupun membuat aduan secara bertulis kepada syarikat penerbangan dalam tempoh 7 hari selepas pendaratan. Jika beg kita lewat sampai, aduan perlu dibuat dalam tempoh 21 hari selepas pendaratan. Sebab itulah penting untuk kita simpan resit atau bukti nilai barang dalam bagasi untuk mengesahkan tuntutan kita. Biasanya, syarikat penerbangan bertanggungjawab memberi pampasan sekiranya bagasi hilang atau lewat, sama ada kita telah membeli insurans perjalanan ataupun tidak. Tapi, kerosakan kecil seperti potongan atau calar kecil tak bolehlah kita tuntut.
Jika aduan kepada syarikat penerbangan tidak diselesaikan dalam tempoh masa 30 hari atau kita tidak berpuas hati dengan penyelesaian yang diberi, bolehlah kita membuat aduan kepada MAVCOM menggunakan borang ini. Muzik tu datang dari mana ni? Macam senang aja nak buat aduan tu. Ya, memang mudah pun. Untuk informasi selanjutnya tentang hak penumpang penerbangan, layarilah laman web FlySmart. Ya, saya kira satu video yang cukup menarik sekali untuk dipadatkan dengan informasi-informasi yang perlu kita faham. Apakah kita ada hak pengguna penerbangan untuk kita faham dan juga kita tahu bagaimana cara untuk kita melaporkan kejadian-kejadian seperti mana beg rosak dan sebagainya. Kita kembali bersama dengan Datuk Seri untuk berkongsi banyak lagi. Kali ini kita nak sentuh tentang hak-hak pengguna penerbangan. Dan kenapa, Datuk Seri, begitu penting sekali untuk kita faham tentang hak pengguna penerbangan ini untuk kita laksanakan? Okey, sebenarnya saya sebutkan awal tadi, kita pengguna ni jarang membaca ataupun mengetahui hak kita sebagai travelers. Sebab itu melalui FlySmart ini kita harap banyak lagi pengguna untuk melayari FlySmart dan mendapat maklumat yang banyak. Secara umumnya kita hak-hak pengguna ini kita sebutkan, gariskan di dalam kita panggil MACPC ataupun Kod Perlindungan Pengguna Penerbangan Awam Malaysia. Okay. Kita wartakan pada tahun 2016 dulu. So pada tahun 2016 kita mulakan dengan satu ialah hak tentang mengenai hak-hak mereka larangan menaiki pesawat. So kadang penumpang mempunyai tiket tapi tidak boleh juga untuk terbang. So jadi mereka tidak perlu tahu hak-hak mereka sama ada apa yang mereka layak dapat. Sebab dalam kadang-kala syarikat penerbangan ini dia menjual tiket lebih daripada jumlah seat yang ada. So kadang berlaku keadaan tertentu. So mereka punya hak, pengguna perlu tahu apakah hak-hak mereka. Dan kita akan pastikan mereka menuntutlah hak mereka. Yang keduanya dari segi macam ditunjukkan dalam video tadi tentang bagasi. Tentang kerosakan, kehilangan dan sebagainya. So tentang hak-hak mereka dan macam mana nak buat laporan tersebut. Okay. Selain daripada itu ialah tentang hak mereka tentang kenaikan harga selepas beli tiket sebagainya itu. Syarikat penerbangan tidak boleh dengan sewenang-wenangnya menambah charge-charge yang lain. Dan selain daripada itu ialah dari segi penundaan ataupun pembatalan penerbangan. So pihak syarikat penerbangan juga perlu mempunyai hak dan juga perlu memaklumkan pengguna tentang dalam tempoh tertentu supaya mereka juga penumpang tahu bila dan dijadualkan semula. Sebab itu hak mereka. Dari segi ini kita bukan saja menyediakan hak kepada pengguna, tapi kita juga nak memastikan syarikat-syarikat penerbangan bertanggungjawab dan tidak boleh sewenang-wenangnya mengambil kepentingan ke atas pengguna. So sebab tu kita pastikan bahawa mereka juga perlu melaksanakan tanggungjawab mereka untuk kepada pengguna. Okey. Dan selepas itu pada tahun 2019 kita macam FlySmart juga kita buat enhancement kepada MACPC ini, Kod Perlindungan Pengguna, di mana kita tambah lagi, maknanya syarikat penerbangan tidak perlu buat secara transparent harga-harga yang ditawarkan. Dia tak boleh ada kos-kos yang tersembunyi. So semuanya mesti dipaparkan kepada pengguna, so supaya pengguna orang kata well informed dan juga dia boleh putuskan sama ada nak beli dengan syarikat A, syarikat B dan sebagainya. Selain daripada itu juga komunikasi mengenai perubahan jadual penerbangan. So kita pastikan syarikat penerbangan perlu maklumkan pengguna dalam tempoh beberapa jam yang tertentu dan hak pengguna sekiranya penerbangan tu ditangguhkan dalam tempoh masa tertentu. So mereka perlu diberi hak-hak tertentu. Ini semua termaktub di dalam kod perlindungan pengguna tersebut. Dan selain daripada itu ialah tentang hak OKU untuk mendapat hak kursi roda secara percuma. So semua syarikat penerbangan perlu menyediakannya secara percuma. Inilah antara perkara-perkara yang termaktub di dalam kod perlindungan pengguna, dan kita sedang melihat lagi aspek-aspek lain untuk kita tambah baik. So hak pengguna ini adalah satu daripada peranan yang dimainkan oleh MAVCOM dan kita akan terus
kuatkan dan mempertahankan hak pengguna. Ya. Dan kita melihat kepada sekarang ini norma baharu kan, kita dah boleh terbang semula dan beberapa negara telah pun buka pintu sempadan. Dan bagaimana untuk katakan FlySmart ini dapat memberikan sesuatu manfaat bagi mereka yang nak travel dalam fasa norma baharu ini? Itu saya sebutkan tadi bahawa kita tahu bahawa setiap negara mengenakan syarat-syarat yang berbeza untuk memasuki negara mereka. Jadi FlySmart ini kita mempunyai semua maklumat tersebut. So kita harap pengguna sebelum melakukan penerbangan rancang dengan teliti, ambil masa dan juga layarilah FlySmart untuk mendapatkan maklumat yang terkini. Kerana benda ni bukan saja kata kita nak terbang bulan hadapan, kita perlu tengok hari ini, tapi kalau kita bulan depan kita perlu update lagi dan maklumat yang kita ada adalah terkini. Sebenarnya kalau kita nak terbang besok pun elok kita lawati, kita layari sekali lagi FlySmart supaya kita mendapat maklumat terkini, kerana kadang-kadang maklumat baru dimuat naik ke dalam aplikasi, ditambah di masa semasa. Jadi susah kita nak pastikan. Jadi kita nak pastikan bahawa pengguna travel dengan selamat dan juga secara penuh informasi. Ya, baik. Itu dia sedikit perkongsian berkaitan dengan MEFCOM itu. Kita tahu sekurang-kurangnya keberadaan MEFCOM dan kita tahu apakah hak kita sebagai pengguna penerbangan. Itu yang paling penting sekali. Terima kasih kita ucapkan kepada Datuk Seri berkongsi dengan kita banyak sekali dan kita harapkan perkongsian ini dimanfaatkan bersama Datuk Seri, insya-Allah. Okey, itu dia Datuk Seri kerana sudi berkongsi dengan kita. Datuk Seri Haji Sarifuddin Haji Kasim, Pengerusi Eksekutif Suruhanjaya Penerbangan Malaysia MEFCOM, dan tidak lupa juga kepada tetamu kita yang lain kerana sudah pun bersama dengan kita bagi membincangkan topik pengangkutan mampan nadi pembangunan negara. Terima kasih kepada anda khususnya kerana penonton-penonton setia bersama dengan kami sehinggalah ke penghujung rancangan. Jangan lupa untuk layari mydigital.kkmm.my untuk info-info menarik seperti yang terdapat dalam aplikasi ataupun web yang telah pun tertera. Terdapat juga booth untuk anda lawati di mana sahaja anda berada, bila-bila masa sahaja. Segalanya di mydigital.kkmm.my, memacu aspirasi digital negara. Nantikan episod seterusnya. Assalamualaikum, saya Anizati. Bye-bye.